This video is brought to you by Private Group One Piece Malaysia Community. Private Group ini ditubuhkan adalah untuk menyatukan kesemua peminat-peminat One Piece di Malaysia. Yang paling bestnya, manga-manga terbaru akan diupdate dalam grup ini, so korang takkan terlepas pandang. Dan terdapat pelbagai gambar spoiler yang menarik. Semua fakta, teori dan benda-benda yang menarik dalam One Piece akan diupdate. So guys, apa tunggu lagi? Jom join Private Group One Piece Malaysia Community ini beramai-ramai. Link grup aku tinggalkan di ruangan description di bawah. Alright guys, dalam video yang lepas ada beberapa nakama kita telah komen. Okey, aku bacakan yang pertama, datangnya daripada Mio Rizwan 3310. Rasanya Kizaru punya awakening sama macam Enel sebab dua-dua dia fruit type jenis cahaya kan. Kemungkinan tu tinggi untuk robot pula 200 tahun lepas menyerang Marijoa. Rasanya bukan Joy Boy sebab Zunisha sendiri dah sebut 800 tahun tak dengar Drum of Liberation. Jadi bukan Joy Boy 200 tahun lepas. Cuma tak pasti apa yang menghidupkan robot tersebut. Mungkin ada salah satu keturunan ataupun cucu, cicit daripada kru Joy Boy yang hidup masa tersebut. Atau ada someone yang otak macam Vegapunk, dia temui blueprint macam mana robot itu tercipta dan dia berjaya cipta satu benda yang boleh kawal robot itu. Sekian. Seterusnya datang daripada Nazrin Ikmal. Assalamualaikum. Saya baru tengok One Piece, nak berteori pun tak berapa pandai. Cuma nak berkongsi sahaja pendapat saya. Boleh jadi kalau robot kat Egghead dihidupkan kembali disebabkan Kizaru bukannya Luffy. Sebab Kizaru pun bakal awakeningkan buah dia dan menyamai ucapan Dr. Vegapunk untuk menghasilkan tenaga menyerupai matahari. Saya harap teori saya ni dapat perhatian dari Abang Kimi. Yes, awak dah dapat perhatian saya dan sekarang saya tengah baca awak punya komen. Maaf kalau teori saya ni tak masuk akal atau lari dari landasan. Sekian dari saya, Nazrin Ikmal. Seterusnya daripada Kamba. Pendapat aku, sangkut nikah hanya muncul setiap 200 tahun sekali. Sejarah One Piece adalah sejarah 800 tahun dahulu, iaitu ramalan Joy Boy. Ada kemunculan cerita-cerita ini untuk mengisi Void Century adalah dalam gandaan 2. Maksud aku Joy Boy 800 tahun dahulu, 600 tahun dahulu masih belum dikeluarkan, 400 tahun dahulu ada cerita Nolan atau someone yang menjadi partner Nolan, 200 tahun dahulu iaitu Sun God Nika yang diceritakan oleh Hushu kepada Jinbe. Kesemua sejarah yang di dalam gandaan 2 ini mungkin ada kaitan dengan buah devil Nika no Mi ini. Inilah antara sebab Shanks mempertaruhkan tangannya, kerana beliau tahu orang yang dinantikan Oden yang diramalkan Joy Boy adalah seseorang yang telah dipilih oleh Will buah Nika ini sendiri. Seterusnya komen yang datang daripada Sakura dengan contribution sebanyak RM9.90. Aku ada teori aku sendiri, all about time travels. Mungkin mereka dah tahu kemungkinan-kemungkinan tertentu. Contoh, kenapa ayah Usopp sanggup tinggalkan Usopp dan isteri dia, kenapa Kuina dimatikan, kenapa Nami ditinggalkan, kenapa Sanji diciptakan, Nico Robin dibiarkan selamat. Begitu juga Luffy, Shanks selamatkan supaya dia ada motivasi untuk berlayar. All about got someone know already, only with Luffy team can fight with him. Sama, kemungkinan ada seseorang yang dah tahu tentang abad kekosongan dan mungkin time travel akan berlaku. Teori aku sahaja. So guys, thank you so much for your comment. What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimi Skoverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan borakkan berkenaan dengan One Piece. Yang dinanti-nantikan akhirnya telah muncul guys, iaitu full spoiler One Piece chapter 1093. Sebelum aku teruskan dengan full spoiler ni, aku nak berterima kasih kepada Scotch dan Redon kerana telah memberikan spoiler yang luar biasa ini. Okey, tanpa membuang masa, let's proceed with the content. Tajuk atau title untuk chapter kali ini adalah Luffy versus Kizaru. Cover untuk chapter kali ini menunjukkan beberapa Tarsius mencuri cermin mata Kobe dan Helmeppo. Chapter pada kali ini bermula dengan menunjukkan Kizaru yang dispin oleh Luffy seperti permainannya, namun terlihat ekspresi dan riak wajah Kizaru tidak berubah. Dia nampak sangat tenang. Babak beralih ke keadaan di control room di mana Dr. Vegapunk bercadang untuk pergi ke Fabrio Face bersama Sanji dan Atlas kerana mereka mahu selamatkan Bonnie dan tukar arahan untuk Pacifista dengan Authority Chief. Vegapunk menggunakan dia punya kenderaan sendiri iaitu Vega Tank. Vegapunk kata yang maybe umur sebenar Bonnie lebih muda dari apa yang dia bayangkan. Kemudian ditunjukkan Nami, Usopp dan Edison yang masih berada di control room. Jinbe sedang membawa peralatan Vegapunk ke belakang pulau. Dalam masa yang sama, Lilis pula menggunakan Franky Shogun untuk membawa Thousand Sunny ke tempat yang sama Jinbe mahu pergi. Dan Franky akan turun ke bawah iaitu Fabrio Face. Babak berpindah ke Fabrio Face di mana terlihat Bonnie yang akan berhadapan dengan pihak Marine dan Sentomaru juga sempat selamat
menyelamatkan Bonnie yang telah jatuh akibat terkena satu letupan setelah menendang barrier Egghead. Kemudian terlihat setelah itu Sentomaru dah tak larat dan tak berdaya setelah pertarungannya dengan Kizaru sebelum ini. Kemudian beralih ke adegan yang lebih seru, di mana kita ditunjukkan semula adegan pertarungan Roronoa Zoro yang melawan Rob Lucci, si kucing Oyen. Zoro dengan pedang yang bersalutkan api akan berhadapan dengan Lucci yang telah menggunakan awakening formnya untuk mengalahkan Zoro. Lalu Zoro berkata, dengan level macam ini kau bukanlah orang yang layak nak lawan Kapten aku. Lucci menjawab, tapi aku sangat beruntung kerana aku akan membunuh orang kedua terkuat dalam kru Mugiwara ini. Tapi nampaknya Zoro akan menang mudah kerana walaupun Zoro masih dalam base mode sahaja, Rob Lucci terlihat sudah ketar-ketir dan perlu menggunakan awaken formnya. Dan di chapter ini juga tidak ditunjukkan di manakah Kaku berada sekarang ini. Adakah dia sudah dibelasah oleh our Chef Sanji? Kembali ke adegan our hero Monkey D. Luffy dan Admiral Kizaru. Terlihat Luffy telah melempar Kizaru ke dalam laut, namun Kizaru berkata, oh jadinya aku akan jatuh dan tenggelam ke dalam laut. Tapi ternyata Kizaru telah terbang kembali dan menghasilkan beberapa klonnya tersendiri, di mana gaya teknik ini mirip seperti teknik Yasaka no Magatama. Dan klon Kizaru itu telah menyerang Luffy menggunakan pedangnya yang diperbuat daripada cahaya. Lalu Luffy telah menggunakan Gomu Gomu no Dawn Stamp untuk melenyapkan kesemua klon Kizaru tersebut, tapi ternyata Kizaru telah tiada di situ. Dan terlihat Kizaru yang sebenar telah kembali ke control room untuk membunuh Vegapunk, tapi ternyata Vegapunk sudah tiada di situ. Lalu Kizaru telah terbang ke Vega Tank dan mula menyerangnya dengan cahayanya, tapi ternyata Luffy juga mengekori Kizaru dan akhirnya Luffy menahan serangan itu untuk melindungi Vega Tank tersebut yang datang dari pelbagai arah itu. Dan akhirnya Vega Tank berjaya tiba dengan selamat di Fabrio Face dan chapter pun tamat dengan menunjukkan Atlas yang telah menukarkan arahan Kizaru terhadap Pacifista. Namun pada last panel ternyata scene beralih ke Saturn yang terlihat sepertinya dia mahu masuk campur juga setelah ini. Dan adakah di chapter yang akan datang kita akan dapat melihat aksi seorang Gorosei? Kerana aku pun tak sabar nak tahu apakah kekuatan yang ada pada Gorosei ini. Adakah sememangnya Gorosei ini kuat seperti yang dikatakan, atau dia hanyalah orang atas yang mampu memberi arahan tapi tidaklah terlalu kuat? Jadi apa pendapat korang untuk full spoiler kali ini? Tak sabar aku nak tengok full chapter nanti macam mana kan. Sebab nak tengok apa yang sebenarnya sedang terjadi dengan situasi pertarungan Luffy dan Kizaru ini dengan lebih jelas dan detail. Kerana kita dapat lihat yang Kizaru sepertinya tak kisah sangat perlawanannya dengan Luffy disebabkan dia lebih tumpukan pada misinya, iaitu untuk melenyapkan Dr. Vegapunk. Alright guys, jadi nantikan juga full review dari aku. InsyaAllah aku usahakan review secepat yang mungkin untuk korang semua. Dan berita sedih terakhir adalah minggu depan manga One Piece break. Jadi kita kena tunggu 2 minggu lagi untuk 1094. So guys, daripada spoiler chapter ni kita nampak, kita dapat makluman bahawa Bonnie masih lagi bertenaga, masih lagi hidup, bahkan dia mampu lagi untuk bertarung. Begitu juga dengan Sentomaru, sebab kita mendapat pendedahan bahawa Sentomaru lah yang menyelamatkan Bonnie. Dan dekat sini kita nampak macam Kizaru ni dia tak fokus sangat untuk bertarung dengan Luffy, sebab kita tengok daripada fighter-fighter yang kuat seperti fighter-fighter yang lain, mereka walaupun ada tugas yang mereka galas, tapi mereka juga tak akan melepaskan peluang untuk bertarung dengan musuh mereka yang handal. Contohnya seperti Kaido, Big Mom dan juga pirates ataupun admiral daripada mana-mana sahaja kelompok kumpulan sekalipun. Contohnya seperti pirate ataupun marine ataupun revolutionary army, mereka tak akan lepaskan peluang untuk bertarung dengan orang yang handal. Tapi berbeza dengan Kizaru, dia sanggup untuk melepaskan peluang dia untuk bertarung dengan seorang yang dijuluki sebagai legenda, Joy Boy, Sun God, tapi dia masih meninggalkan peluang itu untuk mengutamakan misinya. Jadi dekat sini kita dapat melihat betapa Kizaru ini lebih mengutamakan misinya berbanding untuk bertarung dengan orang yang kuat. Tidak seperti pirates, mereka suka untuk bertarung dengan orang yang kuat walaupun mereka mempunyai misi mereka yang tersendiri. Contohnya seperti Luffy, kita dapat lihat di mana dia lebih memilih untuk bertarung dengan orang yang kuat walaupun dia mempunyai misi dia yang tersendiri. Dan kita boleh tengok beberapa kali Luffy akan melepaskan misi dia kepada nakama-nakama dia yang lain, contohnya macam Robin ke, Nami ke, Usopp ke, Sanji ke, Zoro ke, demi untuk dia bertarung dengan musuh yang handal. Jadi kat sini kita jelaslah dapat melihat bahawa bagaimana disiplin seorang admiral ataupun disiplin seorang marine ataupun disiplin seorang Kizaru. So guys, that's all I have untuk perkongsian kali ini. InsyaAllah see you guys in the next content, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi